oleh Allah ni dengan iradah. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara yang akan berlaku pada azal, yang kita panggil ketentuan azali, ketentuan yang qadim. Sifat iradah Allah qadim. Allah yang bersifat dengan iradah menentu, menetap, memutus, qadim, sedia kala, selaras dengan ilmu. Selaras dengan ilmu. Tiap-tiap perkara yang ditentukan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah, yang diputuskan oleh Allah yang bersifat iradah, pastilah Allah mengetahui. Jadi apabila ketentuan azali ini muafakat selaras dengan ilmu, pastilah Allah telah menentukan segala-gala. Sebab Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal. Allah menentu pun segala-gala perkara pada azal. Kalaulah Allah hanya menentukan sebahagian Allah tidak menentukan, maknanya Allah hanya mengetahui sebahagian Allah tidak mengetahui. Kalaulah Allah menentu tu kemudian baharu ilmu Tuhan pun mengetahui kemudian. Bila ketentuan Allah selaras dengan ilmu mengetahui segala-gala, iradat pun menentu segala-gala. Ilmu mengetahui segala-gala pada azal, iradat pun menentukan segala-gala perkara pada azal. Itu je. Ilmu kemudian selaraskan dengan iradah, ketentuan iradah. Ketentuan bukan ilmu, ketentuan iradah, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Kemudian ketentuan Allah ni selaras dengan ilmu. Bila selaras dengan ilmu, Allah telah menentukan pada azal akan segala-gala perkara, dan ketentuan Allah yang selaras dengan ilmu ni mustahil berubah sama sekali. Kalau ketentuan Allah berubah, di mana dah kena letak sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ada ketentuan yang tergantung. Kalau ada ketentuan yang tergantung, maknanya Allah belum menentukan segala-gala. Yang kita duk bicara rukun iman yang keenam, Allah telah menentukan segala-gala. Mana tidak ada yang tergantung-tergantung. Kalau ada ketentuan yang tergantung, maknanya Allah belum lagi menentukan segala-gala. Allah hanya menentukan sebahagian lagi tu dia tergantung tengok keadaan, begitu. Di mana letak sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Adapun pembicaraan berkaitan dengan ketentuan yang tergantung, ketentuan yang muallaq, itu ketentuan yang dicatatkan oleh malaikat di Lauh Mahfuz. Ini tu cerita ni hak di Tuhan ni. Hak di iradah ilmu Tuhan. Hak ni hanya Tuhan yang tahu. Hak qadim, hak azali. Adapun catatan malaikat di Lauh Mahfuz, itu kemudian kita maklumkan. Lauh Mahfuz asal tak ada, dijadikan kemudian. Tukang tulis malaikat pun asal tak ada, dijadikan kemudian. Tulisnya dengan qalam pun asal tak ada, dijadikan kemudian. Itu ketentuan yang dicatatkan kemudian, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak malaikat catat sebagaimana Allah perintah ni, ada Allah perintah, malaikat catat ketentuan secara mubram, secara putus. Hak Allah perintah malaikat catat di Lauh Mahfuz secara mubram, secara putus. Ini selaras dengan hak diiradah ilmu Allah yang qadim. Dan ada yang Allah Ta'ala perintah malaikat catat dalam keadaan mu'allaq, tergantung. Kalau berdoa dapat, tak berdoa tak dapat. Kalau hubung silaturahim dipanjangkan umur, kalau tidak hubung silaturahim umurnya tidak dipanjangkan. Tergantung di situ. Manakah yang akan berlaku? Malaikat yang tukang catat pun tak tahu. Mana yang akan berlaku antara dua itu, berdoa ke tak berdoa ke, sampai masa berdoa dapat bahagian. Kalau tak berdoa tak dapat bahagian, maka malaikat pun tahulah yang berlakunya berdoa. Yang berdoa itulah selaras dengan hak azali. Maknanya hakikinya tidak ada yang tergantung lah.
Ada. Sebut tergantung catatan malaikat di Lauh Mahfuz ataupun catatan di suhuf malaikat. Dia ada helayang-helayang malaikat. Helayang-helayang untuk menjalankan tugas. Dia ada helayang-helayang dia. Malaikat yang cabut nyawa dia ada helayang-helayang dia. Maka ikut catatan di helayang malaikat ni, dia sampai time mati dah. Tiba-tiba bila dia nak pergi cabut nyawa, Tuhan tak beri, tak apa masa lagi. Mana apa ni? Catatan di helayang malaikat yang tergantung. Sebab apa? Di ilmu iradat Tuhan tak sampai masa lagi. Umur sebenarnya tak sampai masa lagi. Tapi kemungkinan lah tak sampai masa ni ditambah, dipanjangkan umur. Tapi dipanjangkan umur tu hanya di catatan saja. Di ilmu Tuhan itulah umur dia. Itulah umur dia. Contoh ni tak usah dipikir ni benda gaib. Umurnya 60 tahun. Hubung satu rahim umurnya jadi 61. Sampai masa dihubung satu rahim, umurnya dipanjangkan. Hubung satu rahim itulah ketentuan azali. Umur 61 itulah ketentuan azali. Di situ. Ada ni. Sebab tu dalam kitab Al-Misbahul Munir dan kitab Faridatul Faraid yang kita baca terdahulu tidak dinyatakan berkaitan dengan ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Hak mubram, hak mu'allaq. Lepas tu kena halusi tu. Kita nak cerita catatan malaikat, biar kenal Tuhan dulu. Tuhan yang bersifat dengan iradah telah menentukan segala-gala perkara. Telah menentu, mana ada tergantung. Ketentuan Allah pun selaras dengan ilmu. Bila selaras dengan ilmu, takkan gitu gini kemudian. Mana letak ilmu Allah? Ni kena mati dulu sini. Hak di rukun iman yang ke-6. Ada bagai-bagai bawakan. Ada bagai-bagai bawakan. Kalau berdoa nak panjangkan umur, dekat nak mati lela dah, 40 hari lagi nak matinya, baru doa dia Tuhan pun tak nak tambah. Kalau minta awal-awal, Tuhan akan tambah. Dan minta last minute, dah nak ejah Tuhan ni. Macam kita dengan sesama kita lah, mai royak kemudian. Kalau mu beritahu awal, masa lagi ada kekosongan, aku boleh rekomen mu. Ni mari minta last minute, dah nak ejah dah. Gitu. Jadi minta panjang umur ni dekat nak mati lela dah. Masuk hospital, doktor kata penyakit ni tahap tinggi dah ni. Oh ya Allah, panjanglah umur. 40 hari lagi nak mati baru minta. Jadi Tuhan tak nak panjang lah, apa? Last minute minta. Kalau minta awal-awal, Tuhan boleh panjang. Waktu Tuhan ni nak kata payah ni. Ini ajaran ni bukan di majlis surah ni. Hak langit terbuka ni. Hak lebih terbuka lagi. TV radio terbuka kan? Mana iradat ilmu Allah? Sama ada kita berdoa ataupun tidak, sama ada kita hubung silaturahim ataupun tidak, segala-gala telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, itulah ketetapan Allah. Kita berdoa cukup syarat, itulah ketetapan Allah. Sampai masa Tuhan beri, itulah ketetapan Allah. Lainlah kalau berdoa tu terkeluar daripada ketetapan Allah. Pandai-pandai sungguhlah dia berdoa. Allah tidak menentukan dia berdoa. Pandai-pandai dia berdoa. Tuhan pun dah janji dah. Ud'uni astajib lakum. Minta oleh kamu akan daku, nescaya aku akan perkenan. Tuhan tidak menentukan berdoa, tapi dia pergi berdoa juga. Tuhan pun serenda berilah dia nak ngejanji dah. Dia tu. Ni ciri nak kenal Tuhan ni. Balas ni tak kenal Tuhan. Tidak ada yang berlaku melainkan perkara yang dikehendak oleh Allah. Berdoa dia itulah kehendak Allah. Berdoa cukup syarat, berdoa di time masa yang mustajab, di tempat yang mustajab, diperkenankan, itu semua telah ditentukan oleh Allah pada azal. Lepas tu kita macam mana? Berdoalah kita hamba. Kan kita berdoa semua kan? Solat sendiri ni kalau ikut makna bahasa, doa dah. Dan dalam solat kita penuh dengan doa je dalam solat kita. Itu sebagai hamba, kita minta. Lepas tu macam mana ni Tuhan nak beri dan beri ni, itu bukan hal kita. Hamba minta, mohon. Faham tak? Minta mohon ni jangan duduk nak tuah-tuah. Mohon, minta. Tu kan ni? Macam orang mohon kerja. Faham tak mohon kerja?
Terpulang kepada dia nak ambil ke tak mau ambil. Ke kita boleh pergi, saya mohon kerja ni tapi kena ambil, tak ambil siap. Itu bukan mohon kerja. Kalau tu nak tukar jadi tokel tu. Kita mohon. Sepatutnya memang kita dapat layak. Dia ambil orang lain. Dah mohon. Ada. Mohon bahanlah mohon. Kita minta orang lain mohon. Mohon dengan merendah diri daripada yang bawah kepada yang atas. Mohon. Itu syariat diperintahkan kepada kita. Ada pula berat sikit lah ni. Ni bukan orang mengajar tapi orang agama jugalah. Gini ustaz Tuhan nak tengok dulu siapa masa kawan ni hubung silaturahim ataupun tidak. Siapa masa dihubung silaturahim, we tambah sikit extra sikit omong. Tengok siapa masanya habis orang dia balok. Dengan umur ada tu pun habis orang dah dibalok. Nak tambah apa lagi? We mati lalu ikut siapa umur lah. Nak ikut siapa umur we mati sebab apa? Habis orang dibalok. Tapi kalau dia hubung silaturahim, Tuhan akan berilah ekstra tambahan. Tuan nak tengok dulu. Tuan nak tengok dulu. Mana ketentuan Allah pada azal? Mana pengetahuan Allah pada azal? Nak tengok dulu ni macam mana orang ni. Ni ngaji 40. Qudrah, iradah, ilmu. Iradah ilmu tu kena faham boleh. Bab ketentuan. Bab qada ni. Iradah ilmu. Kena faham di situ. Bukan bilang iradah ilmu. Kena faham. Apa makna Allah yang bersifat iradah, yang telah menentu, telah menetapkan segala-gala perkara. Apa makna Allah yang bersifat ilmu, mengetahui segala-gala perkara. Kena faham situ. Itu bab qada, iradah dan ilmu. Dan makna qadar itu takdir Allah. Maksud takdir Allah perbuatan, pekerjaan yang telah perbuat akan perbuatan oleh Allah. Perbuat ni dengan kudrahnya, itu qadar. Ini pada kudrah pula. Allah yang bersifat dengan iradah ini melakukan segala-gala perkara sebagaimana yang ditentukan oleh iradah. Apa yang Tuhan tentukan pasti berlaku, apa yang Tuhan tidak tentukan pasti Tuhan tidak akan lakukan. Masya-Allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Perkara yang dikehendaki oleh Allah akan berlaku, perkara yang tidak dikehendaki Allah tidak akan berlaku. Sebab apa? Allah melakukan perkara sebagaimana yang Allah Taala tentukan pada azal. Jangan pula Allah menentu Allah bukan berartinya Allah buat. Pula dah. Allah menentu, Allah menetap sampai masa Allah buat nah. Allah boleh ubah. Boleh ubah tu dijeng dah dibetul iradat dan ilmu. Macam kita kan, kita terkadang buat ketetapan dah. Nak pergi ke apa ketetapan dah. Sampai masa kadang-kadang kita buat. Sebab masa kadang-kadang kita cancel tak jadi buat. Tapi sebelum tu memang kita buat keputusan tetap dah. Confirm dah nak pergi. Tapi sampai masa kadang-kadang kita buat, kita pergi. Sampai masa kadang-kadang kita batalkan balik. Sebab apa kita ubah gitu? Ilmu kita duduk di mana? Tu kita netak-netak pun ilmu kita terhak. Kita tak tahu kayak gitu jadi macam mana. Sekarang ni kita netak seumpama ni. Kita putusan seumpama ni. Tengok kayak ginya, tadi nak pergi. Jadi kita pun terpaksa kena tarik balik. Ini kita kena tukar balik ketetapan kita tu. Semula pula. Sebab apa? Ilmu kita tu kita jahil. Jadi kalau Allah pun balas tu juga, Allah netu bukan mesti Allah buat. Di mana letak ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini qada dan qadar. Maka percaya dengan qada dan qadar itu makna percaya beriman. Qada ketentuan Allah, qadar perbuatan kudrah Allah. Kita ni percaya, kita ni beriman. Apa makna kita beriman? Sebab kita beriman ataupun tidak, qada qadar tetap daripada Allah. Kita beriman ataupun tidak, qada qadar itu kerjaan Allah Taala. Belah kita ni kena percaya. Macam kita percaya dengan malaikat tu sebelah kita. Kita percaya ke tak percaya, malaikat tetap dah adanya. Kan gitulah. Malaikat tetap ada. Kita percaya makna apa? Qada dan qadar tetap dah daripada Allah. Percaya ni belah kita ni.
Beriman ni sebelah kita. Apa makna percaya? Dan maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang. Kejak pegang di akidah dengan tentu sungguh. Niat pegang kejak ni kena faham molek lah. Tentu sungguh bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat, segala perkara ni semuanya takkid kuat. Segala perkara semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini qada, dan dengan menjadi Allah akan perkara tadi, ini qadar. Segala perkara kesemuanya datang daripada kehendak qada Allah yang bersifat dengan iradah, dan qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Tidak ada satu perkara pun walaupun sebesar zarrah yang berlaku yang terkeluar daripada kehendak Allah, terkeluar daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita ahli sunnah wal jamaah wajib kita berpegang kita ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kita tetap duduk di bawah segala perkara yang berlaku, kesemuanya qada dan qada Allah, termasuk pilihan kita pun terikat dengan qada dan qada Allah, sama ada usaha kita pun terikat dengan qada dan qada Allah. Kemudian segala perkara yang berlaku ni baik dan jahat. Baik iman dan taat, jahat kufur dan maksiat, kesemuanya apabila segala yang berlaku datang daripada qada dan qada Allah, segala masuklah baik dan jahat. Tambahan pula yang jahatlah hak banyak. Sebagai contohlah, jahat ni kufur, syirik kepada Allah. 3/4 ahli dunia adalah orang kafir. Jadi kalaulah segala perkara yang berlaku qada dan qada Allah, pastilah akan termasuk perkara yang jahat. Kalau perkara jahat tidak berkait dengan ketentuan Allah, tak tepatlah kata sekalian yang berlaku qada dan qada Allah. Sekalian. Bila sekalian ni dijelaskan laginya, baik qada dan qada Allah, jahat qada dan qadar Allah. Sebab kalau jahat bukan qada dan qadar Allah, tak ada semua perkara lah. 3/4 ahli dunia kafir, 1/4-nya Islam. 1/4 Islam ni bagi pula, 1/4 Islam ni bagi pula kepada 73 puak. Hak 3/4 ahli dunia kafir, hak tu nya, hak tu neraka. Yang 1/4 betul lah ni 1/4. Betul. Satu dunia ni orang Islam 1/4. Betul tak? 1/4 ni pula orang Islam pecah pula 73. Hak khairihinya 1 daripada 73. Hak 72 laginya syarihi, ahli neraka. Kalau nak kira persen, 1/73 per mana pula? Per mana ni sekarang ni? Orang Islam 1/4. 1/4 ni pula bahagi 73. 1 daripada 73 je hak ahli syurga. Ahli syurga 1/73 ni pula syurga 7 lapis ni. Syurga 7 lapis. 70 ni neraka. Bukan 70 ni syurga lapis bawah, tidak, neraka. Jadi 1 daripada 73 golongan, kemudian 1 daripada satu suku daripada 4 bahagian. Anda kira mana? 1 per berapa? Faham tak tu? Sekarang orang Islam 1/4. 1/4 ni pula bahagi pula 73. 72 nya neraka, jahat syar'i. Lepas tu 1 daripada 73 per berapa tu? 1/4 tu pula. Berapa? Kalau kira per berapa tu? Mana? 1 per 290. 1 per 290. 1 per 290 maknanya 289 tu neraka. 1 je. 1 per 290. Makna apa? 289 tu syarihi. Hak 1 daripada 290 tu, hak tu khairihi. Tengok. Faham tak ni? Kalaulah perkara jahat bukan qada dan qadar Allah,
Nak cerita macam mana tu? Nak kena ceritanya rukun yang ke-6, beriman bahawa Allah menentukan, Allah menetapkan 1/290. Kan gitu. Oh, sikit dah lalulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah. Hak 289 ni, hak melakukan kejahatan ni di mana? Di bumi Allah Subhanahu wa taala, di bawah langit Allah Subhanahu wa taala, bernapas dengan udara Allah Subhanahu wa taala, makan dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba hak 289 tu bebas dia je memilih dan buat. Mana letak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Perumpamaan kalau kita kata kita tuan rumah, tiba-tiba dia mari rumah kita, dia boleh buat ikut kehendak dia. Hak kita tak kenal pun dia boleh buat suka-suka dia dalam rumah kita. Mana apa? Kita panggil apa? Kengel tak panggil? Kengel panggil apa? Kengel lah. Dalam rumah kita, tiba-tiba dia buat ikut kehendak dia yang memang kita tak suka. Dalam mana tu? Rumah kita. Mana apa? Dia power, kita kengel. Okay. Macam mana tadi? Hak kafirnya, kekufuran berlaku di bumi Allah Ta'ala. Hak 72 golongan tadi ahli neraka di kalangan orang Islam ni pun, dia melakukan kemaksiatannya ni di bumi Allah Subhanahu wa taala tanpa ketentuan daripada Allah, tanpa perbuatan Allah. Di mana letaknya Allah Rabbil Alamin? Kita baca patah tu pegangan kita tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur, yang menyusun, yang mentadbir sekalian perkara. Ada adalah takbir Allah sikit je. Kalau banyak tu takbir sendiri gitu. Lepas tu kenapa Allah Ta'ala menentukan sebagian besarnya kufur? Itu bukan persoalan kita. Itu terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan persoalan kita. Nak soal kenapa Allah takdirkan 3/4 ahli dunia kafir, kenapa Allah tidak tetapkan biar jadi beriman Islam, beriman belaka? Itu bukan persoalan kita. Kalau nak tanyalah, jangan duk tanya ni, apa Tuhan buat manusia? Tak buat tak apa kan? Nak tanya sangat. Apa Tuhan buat jadi kafir tu ramai? Orang Islam pula, Allah 73 pula dah jadinya. Apa? Apa dia tanya? Apa buat Tuhan buat manusia? Buat langit, buat bumi, buat syurga, buat neraka. Tuhan istighna, terkaya daripada segala-galanya. Kenapa? Siapa kita nak tanya? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, kamu yang kena ditanya pada hari akhirat. Allah nak menentukan kebaikan, bertuah. Allah menentukan kejahatan, celaka. Dalam hadis kursi Allah Taala berfirman, ana khalaqtul khair wasyarr, fatuba liman qaddartu alaihi khair wa wailun liman qaddartu alaihi syarr. Akulah Tuhan kata yang menjadi perkara baik dan perkara jahat, maka bertuahlah bagi mereka yang aku jadikan dianya atas kebaikan, dan celakalah bagi mereka yang aku jadikan kejahatan ke atasnya. Habis cerita. Allah susun kebaikan, Allah pun kurnia syurga, fadli, lempah kurnia rahmat daripada Allah. Allah jadikan kejahatan, Allah tentukan kejahatan, kena sampai masa Allah campurkan neraka, itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adil macam mana? Allah yang tentukan dia ahli neraka, sampai masa dia pun kena bakar dalam neraka. Apa adilnya? Adil lah, sebab neraka hak dia, manusia pun hak dia. Dia nak buat mana kau ada dia lah. Dah jadi gitu macam zalim. Zalim ni apa zalim? Zalim ni retah hak orang pada perkara yang tidak dibenarkan oleh tuan dia. Tu panggil zalim. Macam kita retah mata, kita guna mata yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita, pergi tengok benda hak Allah marah tengok. Tu zalim lah tu. Kita zalim ni lepas orang baru zalim kau. Kata orang baru zalim, tipu orang baru zalim. Hak mata tu tengok benda Tuhan larang, tu zalim lah. Sebab mata ni bukan hak kita, Allah yang jadikan di kita. So tengok benda baik, kita retah, kita tengok benda Tuhan marah, tu zalim. Sekarang ni Allah jadikan manusia, Allah retah manusia, Allah bersyurga ke, Allah berneraka ke, apa kaitannya?
Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah masukkan ke neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa sebut kata dengan keadilan? Nak masuk syurga dengan kurniaan, masuk neraka dengan keadilan. Dua-dua ayat ni kita dah cakap nak tolak fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah masuk syurga bukan dengan kurniaan, wajib Tuhan bersyurga. Tu Mu'tazilah. Masuk neraka, kalau hak pesang ahli sunnah ni berpegang hak jahat Tuhan tentukan, masuk neraka zalim Tuhan, dia kata. Dak, Mu'tazilah kata Tuhan zalim. Dak. Lepas tu kan Mu'tazilah pusing pula. Tuhan tidak menentukan, Tuhan tidak menetapkan perkara jahat. Ni terpesong akidah dia. Sebab dia kata kalaulah macam ahli sunnah wal jamaah, hak jahat Tuhan tentukan, apa masa Tuhan bunuh neraka, pesang tu zalim. Tapi Mu'tazilah pun tidak kata Tuhan zalim. Berpegang Tuhan zalim, hak tu kafir awal-awal lah. Mu'tazilah tidak berpegang Tuhan zalim. Lepas tu tak zalimnya macam mana? Masuk neraka dia buat jahat. Bukan Allah tentukan, bukan Allah tetapkan. Dia pilih sendiri. Allah hanya mengetahui dia akan memilih dan melakukan perbuatan jahat sebab masa bubuh neraka sedang molek, Mu'tazilah kata. Tapi kalau macam ahli sunnah ni pula berpegang hak jahat ketentuan Allah juga, lepas tu bubuh neraka dah aci balas tu Mu'tazilah. Lepas tu kita sebut masuk neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam syurga dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kurniaan pun nak tolak Mu'tazilah kata masuk syurga wajib Tuhan buat. Wajib Tuhan kena masuk syurga. Tu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah dengan kurniaan. Masuk neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia Mu'tazilah ni dia mengaku pula dia ahli tauhid wal adli. Nama dia pulanya mengesahkan Allah dan ahli adli. Mana Tuhan, mana golongan yang berpegang Tuhan Maha Adil dengan bahawa Tuhan tidak menentukan benda jahat. Ni akal dia. Dia mengaku dia sebenar juga Mu'tazilah ni. Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita ni macam sebut ajar lidah dilahirkan di kalangan orang Islam. Kemudian jadi orang Islam yang beriman, boleh belajar, boleh buat taat. Ini semua kurniaan daripada Allah, susunan Allah Subhanahu wa taala. Kitanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada lah riak, tak ada ujub, tak ada takabur. Kebaikan yang kita dapat lakukan kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan ketentuan jahat, ini pegangan. Pegangannya qul kullum min indillah, kata ilmu yang Muhammad semua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat 78, surah An-Nisa ayat 79, ayat kemudian daripada itu ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada Allah, dan apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada diri engkau sendiri. Ini An-Nisa ayat yang ke-79. Hak 78 tadi itu qul kullum min indillah, kata ilmu yang Muhammad semua perkara baik ke jahat ke datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan. Yang baik datang daripada Allah, yang tak baik datang dari kelemahan diri kita sendiri. Itu bab percakapan, adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan perbuatan jahat salah kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan walaupun perbuatan tu tak berdosa sekalipun, tak berdosa, cuma perbuatan tu dak comel. Macam contohnya kita malah nak kerja buat diam je, tapi kita tak ada tanggungjawab. Kita setakat nak makan seorang kita je, rezeki masih lagi ada dapur tu. Tak kena sekat lagi lah, tak kena sekat lagi. Tapi duduk diam dalam bilik je lah, malah nak kerja buat, tapi rezekinya masih lagi ada. Kalau rezeki tu disekat, mak dah makan tu, kena pergi kerja dah lah, lapar lagi kan. Rezeki masih lagi ada, mak masih lagi makan. Hak di blebel tu tutup telinga lah, janji boleh makan je. Maka dia pun tak kerja. Dia tak kerja. Mak blebel pun dia makan. Ada guna juga. Ada sekung dalam bilik tu, ada guna juga. Ada guna kat mananya.
Tang tak ada orang di rumah, muju ada dalam bilik tu seorang. Taklah mak tu takut sangat. Apabila dalam bilik tu pun dia duduk kelupu. Duduk kelupu dalam bilik. Dah bosan duduk kena marah sama duduk kelupu. Akhirnya tok lelaki lagi sejik pun tak boleh dah. Berapa takut seorang rumah. Kan? Hujang-hujang ni kan tengok gelak ni tu. Jangan gila. Apa? Hujang takut duk seorang. Kalau makan ni ada dalam bilik seorang tu, musuh perambat ke lupa. Akhirnya takut nak duduk rumah seorang. Ini bukan kata molek ni. Tapi nak ceritanya ada hikmah dia juga. Tapi nak ceritanya dia tak ada tanggungjawab. Tak dosa dia malah pun. Tapi boleh tak nak sandar malah dia kepada takdir? Tak boleh. Haram, dosa besar. Jangan. Bab pun ni malah sangat Sego-mego duk senyap giwak kerja nak orang ni dah. Kita malah ni bukan kita sendiri, Allah takdirkan. Haram awal-awal lagi. Walaupun kita malah yang tidak membabitkan kita cuai tanggungjawab sebab kita seorang diri tidak ada tanggungjawab. Walaupun tak berdosa malah kita sekalipun. Sama telah pula kalau kita malah menyebabkan kita cuai dalam menjalankan tugas. Orang yang kerja molek-molek boleh buat kerja siap, dia kerja malah, kerja tak siap. Sampai masanya warna mu ni orang lain kerja siap belaka, yang mu ni buat apa ni kerja tak siap ni, nak orang ni boh tuan tak dia dah boleh cemok ning lah. Boh pun berbunyi kata tuan takdir bundu boh payah duk main orang agama ni, tak berani nak marah kita. Kena-kena itu bukan orang agama, orang jahil beradab pula dengan boh yang jahil. Sedang oleh malah hak tak berdosa pun haram sandar ke Tuhan. Ni malah yang menyebabkan dia tidak amanah dalam menjalankan tugas. Berdosa dianya, tiba-tiba sandar kepada Allah. Tu lagi berat. Kalau boh tak ada ilmu agama, 2 kali belebel, 2 kali marah lah. Yang pertama marah sebab tahu dah kerja dia tu kerja cara malah. Lepas tu marah kali kedua pula, mu ni apa ni jahil sangat ni. Benda tak baik mu sandar ke Tuhan buat apa? Haram ni. Mu berdosa-dosa kara sebab tak amanah, tak jujur dalam menjalankan tugas. Tu berdosa dah. Itu berdosa dengan anak Adam tu. Berdosa dengan majikan tu. Sekarang ni mungkin tambah pula dosanya. Mungkin sandar pula ke Tuhan, benda tak baik mu tu. Haram situ pula sekali lagi ni. Ni kalau bos ada ilmu. Ini cerita bos sendiri ni. Hari tu dak reti dia kata marah, anak buah dia kata takdir Tuhan, senyaklah kita dia kata. Dah punya takdir Tuhan, takkan kita nak perang dengan Tuhan pula. Bos ni. Kan ni. Ni cerita dia ni. Lepas dia tu tak berani dah lah, kenalah jawapan dia. Benda yang tak baik sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan hak tak ada salah apa-apa. Sebab hukum hakam ni kena kepada perbuatan mukallaf, tak kena kepada barang. Benda tak ada hukum. Hukum kena kepada af'alul mukallafin, perbuatan orang yang berakal serta sapamo. Kalau timbul perbuatan tu baik jahat, hukum tak kena pada benda. Ni ada orang tanya kadang-kadang, apa hukum TV? TV tak ada hukum. Tak ada hukum apa? Macam-macam dalam tu. Benda tak ada hukum. Benda tak ada hukum. Hukumnya duduk ke mana? Duduk di perbuatan kita. Mana perbuatan kita? Tengok. Apa hukum tengok TV? Boleh tanya hukum. Apa hukum TV tak betul, tak kena salah tu sebab hukum tak kena kepada benda. Contoh, apa hukum babi? Apa hukum babi? Babi ada hukum ke apanya? Babi haram. Bila pula kata babi haram? Tak kata babi haram. Tu makan babi. Tu makan tu perbuatan kita. Hak makan tu perbuatan kita, timbullah hukum haram. Adapun zat babi tak ada hukum, benda tak ada hukum, perbuatan pun ada hukum. Ini benda yang tak ada hukum, tapi benda yang huduh, babi. Benda huduh. Huduh dah huduh pun tengok dalam katung tu, nampak macam muncul babi je. Katung budak-budak. Jadi comel pula babi tau. Jadi muka katung pula macam muncung-muncung ke binatang ke apa tu. Jadi kecomel pula babi. Tadi tengok katung. Yelah, we tengok cerita pelik-pelik tu berat pulaknya. Budak-budak we tengok katung sudahlah. Tengok katung pula kadang-kadang
pakai coli, pakai lo dalam pula katungnya. Tengok ni cerita ke apa tu? Posbong apa tu? Ada jenis pakai coli, pakai lo dalam. Kata balah tu pula katung. Posbong apa budak-budak? Kita tak ada dulu ni kurang. Tapi ada tu hak jenis katung, hak jenis pakai coli dengan lo dalam. Ya gitu pula. Jangan tengok cerita orang-orang ni duk cium apa duk molek. Tengok katung lebih kurang. Lalu ni banyak katung muka babi pula. Jadi babi ni benda hudung. Kalau tanya kita, siapa yang buat babi? Siapa buat babi? Ada kilang buat? Tak ada. Allah yang buat. Kita boleh jawab tak? Allah yang buat babi haram. Dan jawab kan? Orang tanya ni. Kita kena jawab. Sekalian binatang yang ada, semuanya makhluk kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena jawab secara umum. Dia tanya bukan umum. Binatang ni siapa buat? Dia tak tanya. Dia tanya secara khusus. Babi ni siapa buat? Jawapan kitanya, hak ada binatang, hak ada ni besar ke kecil ke, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanya kita, syaitan tu siapa kau buat? Syaitan siapa buat? Siapa lagi buatnya? Allah yang buat. Boleh cakap gitu? Tak boleh. Sebab tu syaitan siapa buat? Makhluk ada atas muka bumi ni, dunia akhirat ni, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggil jawab secara umum. Kalau kata dalam kitab dia biasa sebut kabu tahik. Kabu tu duduk paling duduk atas tempat tahik je. Siapa buat kabu? Ada tahik, ada kabu. Ada tahik, ada kabu. Siapa buat kabu? Tak ada tempat lain nak duduk ni. Tak tahik juga duduknya. Siapa buat binatang seumpama tu? Semua binatang yang ada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata kabur duduk tu Allah lah buat, siapa lagi, bukan ada kilang. Haram jawab seumpama tu. Malah benda tak ada salah. Mana? Kena beradab. Kena beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama telah pula benda tu benda berdosa, benda tu berpunca daripada kecuaian, kelemahan manusia sendiri. Macam contoh sekarang, apa berlaku sekarang ni. Banyak duk kait Allah. Hak berlaku banjir contohnya. Banjir, hujan tu memang takdir Allah. Kenapa berlaku musibah seumpama tu? Kerana begini, kerana faktornya perparitan ke, kerana faktornya panggil apa ni, buat pembinaan yang tidak mengikut apa panggil? Cakap pasang sekarang ni tidak mengikut Faham tak? Kita nak sebut dak bandar. Mana dia buat projek ke, dia buat apa ke, dia pergi tarah bukit, dia pergi potong bukit. Dia buat tidak mengikut peraturan. Bila berlaku hujan, maka banjir jadi, air pun naik, lemah orang, mati orang. Jangan sesekali sandar kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara yang berlaku mari daripada kecuaian, kejahatan, penyelewengan manusia. Jangan sandar ke Tuhan. Kalaulah hujan tu mari memang banyak, lepas tu tidak ada salah apa paritannya mengikut hak memang ikut hak biasalah, ikut biasa. Tak ada kecuaian apa-apa, berlaku musibah seumpama tu, kita sandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab hujan tu memanglah sesunat Allah. Hak air naik, kenapa jadi air naik? Siapa ke hapuh rumah-rumah, tenggelam rumah-rumah, berenang orang tua dalam air. Dan molek pula dia ambil gambar orang tua berenang dalam air. Rumah orang tua, rumah jagaan orang tua, rumah orang OKU, dia ambil tempat gitu, berenang orang tua dalam air. Sekali ngelembek-lembek. Sebab apa jadi gitu tu? Kerana faktor dia begini peparitan ke apa ke, hal tu berpunca daripada kelemahan manusia mengatur. Tapi pegangan kita tetap bukan kata banjir, bukan kata air melempah, sebesar zarah pun tidak ada, melainkan qada dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ini dari satu program dalam radio. Dia buat programnya, tajuk dia berkaitan dengan perubahan iklim alam. Perubahan iklim alam. Nah, ini dia kira berbentuk sains. Perubahan iklim alam. Kan orang duk sebut ni kan, tempat sejuk pun jadi cair apa semua kan. Dipanggil perubahan iklim alam. Maka program ni belum lagi diadakan. Berapa bulan saya pun tak ingat lah, tapi bulan November ni lah.
Dia lontarkan satu pertanyaan. Perubahan iklim alam ni semata-mata takdir Allah ataupun perbuatan manusia? Kenapa kemukakan persoalan seumpama tu? Semata-mata takdir Allah ke perbuatan manusia? Kalau perbuatan manusia bukan takdir Allah lah. Kalau takdir Allah bukan perbuatan manusia lah. Sekarang ni forum program yang dibuat tu nak cerita bab hukum akidah ke, nak cerita bab perubahan iklim alam, puncanya macam mana dalam agama kita untuk mengatasi. Nak cerita bab akidah ke, nak cerita bab perkara yang berlaku tu. Kalau nak buat kelas akidah, tak payah cerita bab perubahan iklim alam. Perkara jahat ketentuan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi percakapan zahir jangan sesekali sandar kepada Allah, itu perbuatan manusia. Kalau nak cakap bab akidah. Tapi kalau nak cakap bab apa faktor dia perubahan iklim alam, macam mana kita nak menghadapi mengikut pandangan Islam, cerita bab sebab zahir perbuatan manusia. Tuhan kata dah kan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahir nyata kerosakan di daratan dan lautan daripada perkara yang diusahakan oleh tangan-tangan manusia. Oh ya lah, perubahan iklim alam ni berpunca daripada kejahatan manusia. Manusia dijadikan sebagai khalifah atas muka bumi. Manusia pula bukan menjalankan tugas khalifah, dia menjalankan tugas nak peracur dunia, buat bom nuklear biar jadi kat perang hacur dunia. Tu kejahatan manusia. Korea Utara pun nak tiru retek, dia kata Korea Utara gila sama gila. Tak gila lah. Dia sekalian buat bom biar hancur dunia. Dia kata sekali buat ujian, dia kata kerok bumi ke apa, kita ingat kerok nasi je. Dia kata kerok bumi gerok, dia kata ujian tu kuat, dia kata. Ini bagi kerosakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Tapi pegangan kita tak lari dah. Kelip mata gerak nadi pun qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Tak tahulah sebab di program ni belum lagi diadakan. Apa dia nak cerita? Dia adalah dia punya pembentang. Sebab saya pernah dengar pembentang ni bercakap berkaitan dengan sains. Perkara yang buruk dia tak kait langsung dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah percakapan tu mengasingkan. Pegang kita tetap dah. Baik jahat qada dan qada Allah. Percakapan. Hak jahat perbuatan kita sendiri, kelemahan kita sendiri, kecuaian diri kita sendiri. Mana? Bab pegangan, bab adab percakapan pegangan, baik jahat qada dan qada Allah. Kemudian bab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik, yang jahat datang daripada diri kita sendiri. Itu bab percakapan. Jadi kira-kira kita belum habis lagi ni. Bab ketentuan jahat masih lagi belum habis. Kita akan sama lagi insya-Allah kelas akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.